Kita kena faham satu perkara, tsunami politik yang berlaku pada tahun 2018 itu adalah satu penolakan rakyat terhadap kepimpinan UMNO. Kita kena faham ni, penolakan rakyat terhadap kepimpinan UMNO di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah pada waktu itu. Penolakan rakyat terhadap Barisan Nasional terutamanya UMNO di Semenanjung Malaysia kerana apa? Beberapa isu pada waktu itu, 1MDB, GST dan sebagainya. Dan juga kekuatan daripada pembangkang pada waktu itu iaitu gabungan di antara Pakatan Harapan, di dalamnya ada Bersatu dan juga ada sedikit elemen Tun Mahathir di situ. Okey. Kemudian sekarang ini selepas kejatuhan tersebut, UMNO mencari-cari formula. Apa kaedah mereka untuk kembali? Apa kaedah mereka untuk nak timbul balik dalam PRU yang ke-15 akan datang? Mereka sedar dalam keadaan mereka tak berkuasa di peringkat negeri dan federal, isunya adalah war chest. Dia punya dana pilihan raya itu akan semakin berkurangan dan mereka tahu UMNO setelah sekian lama bermain dengan dana pilihan raya. Kita nampak sendiri, Datuk Seri Najib sendiri mengatakan di rumah dijumpai ratusan juta. Dia kata untuk dana pilihan raya, itu yang baki. Kita tak tahu yang dah dibelanjakan itu agaknya berapa. Poinnya adalah dia tahu untuk menghadapi pilihan raya, menurut persepsi UMNO, the only way mereka boleh menghadapi pilihan raya dan menang adalah dengan ada dana. Dan tidak boleh ada dana melainkan mereka kena berkuasa. Sebab itu dalam live saya daripada tahun lepas saya kata UMNO akan kembali berkuasa. Saya kata UMNO akan kembali berkuasa. Cara apa sekalipun mereka akan kembali berkuasa kerana mereka menyedari hakikat ini. Mereka sedar bahawa nak masuk pilihan raya itu mereka perlukan dana. Mereka perlukan war chest dan mereka perlukan apa orang kata machinery, government machinery yang akan digunakan, yang seperti mana digunakan sebelum ini. Kita tak boleh menafikan perkara tersebut, bagaimana government machinery digunakan untuk berkempen bagi pihak UMNO dan juga Barisan Nasional. Okey? Jadi bila dua perkara ini mereka hilang dalam PRU ke-14, bila dua perkara ini yang dijadikan modal dan juga kaedah mereka menang, bila hilang dua perkara ini, dia tidak ada formula kemenangan untuk PRU ke-15. Jadi sebab itu mereka perlu kembalikan benda ini. Kembalikan dana, kembalikan machinery yang ada untuk mereka menang pada PRU ke-15. Therefore, sebab itu saya kata amat penting untuk mereka menguasai politik dengan cara apa sekalipun. Manipulasi kita namakan mungkin dengan cara penipuan, mungkin dengan cara pengkhianatan, it does not matter. Sebab itu akhirnya the end justifies the means. Dia bukan, mereka tidak memikirkan mandat rakyat ke ataupun justifikasi rakyat ke, rakyat nak suka ke tak suka ke, doesn't matter. Dan bila mereka berjaya, kita tengok pengkhianatan pertama Februari 2020 atau Mac 2020, mereka menyokong Bersatu. Akhirnya tahun ini mereka mengkhianati Bersatu dan tuan sendiri sebut tadi di yang menariknya di Perak. Di Perak dia buat undi percaya, dia tak sokong Peja jatuh, dia naik, Peja boleh sokong. Demi kerana apa? Bersatu yang juga lahir daripada UMNO faham war chest, machinery, dua benda ni sangat penting kalau nak menang pilihan raya. Dan mereka tidak akan dapat kalahkan Pakatan Harapan dengan kaedah lain. Okay, now berbalik kepada persoalan terakhir, mampukah mereka menang PRU ke-15 ini dalam keadaan sekarang? Sebab itu bila sudah ada machinery, sudah ada war chest, dia rasa boleh menang. Kerana itu saja formula kemenangan mereka. Namun begitu, mereka tidak mengambil kira persoalan adakah rakyat marah, adakah rakyat muak, adakah rakyat benci dengan tindakan mereka. Mereka tidak mengambil kira perkara itu. Dan kesempatan ini sepatutnya digunakan oleh pembangkang untuk memainkan sentimen tersebut. Kita kena fahamkan rakyat, ia bukan isu nak tolong rakyat, bukan kerana Pakatan Harapan tu tak bagus, Pakatan Harapan tu menindas rakyat, kerja tak bagus, songlap, bukan. Isu dia, mereka telah kehilangan dua elemen paling besar untuk menang pilihan raya. Dan mereka kena kembalikan elemen tersebut untuk nak pergi menghadapi PRU yang akan berlaku mungkin di hujung tahun depan atau awal tahun 2023. Itu saya nampak. Betul. Saya kata macam ni Tuan Pengurusi. Saya kata isunya adalah bila kaedah pemikiran politik lama ini. Sebab itu saya kata tadi, selama berpuluh tahun UMNO, Barisan Nasional menang dengan kaedah itu. Iaitu kaedah menang dengan cara dana, menang dengan cara machinery. Dia menang dengan kaedah itu. Jadi bila datang PRU ke-15 dan dunia dah berubah dari segi kefahaman rakyat tentang politik, kemampuan rakyat berfikir dan juga menganalisa
isu-isu semasa, terutama sekarang ini kita dah ada social media dan sebagainya, itu mereka tak ambil into consideration. Jadi bagi saya, kaedah itu, cara itu mungkin dah akan lapuk dan akan tertinggal dengan sendirinya. Sebab itu bagusnya, sebab kalau kita tengok Facebook tu bermula 2008, Instagram pun kemudian, YouTube dan sebagainya ni lambat sikit, TikTok pun baru. Benda-benda ini sebenarnya telah memberi kesan yang amat besar kepada dinosaur politik yang menggunakan kaedah yang sama setiap kali pilihan raya. Dan akhirnya rakyat mula sedar bahawa pemilihan politik itu tidak lagi berdasarkan kepada berapa engkau bagi kepada aku, tetapi apa yang aku tentukan sebagai seorang rakyat. Jadi in the future kita tahu, kalau ada orang kata kalau dia teruskan macam ni, politik kita tak stabil. Tapi saya optimism dalam melihat rakyat itu sendiri. Walaupun internet kita dalam keadaan sebegini kan, Tuan Pengerusi pun kadang-kadang putus tadi kan, tapi saya optimis bahawa dengan ledakan informasi yang ada, dengan ledakan orang buat live dan analisa sebegini, dan dengan ledakan contohnya Dialektika TV ini memberikan satu cara cambahan minda yang baru kepada rakyat, kepada orang di luar sana yang mungkin bukan ahli politik tetapi dah nampak, oh ini kaedah kita menganalisa politik. Sedikit sebanyak, mungkin bukan PRU 15, mungkin 16, mungkin 17 nanti, rakyat mula berubah dan nampak bahawa terdapat kaedah politik baru yang sebenarnya majoriti rakyat tak akan terkesan dengan dana, tak akan terkesan dengan machinery. Dia datang bagi duit, kita ambil. Dia datang bagi barang, kita ambil. Tapi akhirnya rakyat tahu undi itu adalah rahsia. Jadi saya optimism dalam melihat bahawa rakyat boleh berubah, walaupun yang dinosaur politik ni rasa macam itulah satu-satunya kaedah untuk menang pilihan raya. Saya nampak macam ni, Melaka ini akan menjadi satu ujian awal, test bed bagi PRU yang akan berlangsung tahun depan atau 2023. Saya nampak. Kenapa saya katakan demikian? Menarik, sebab tu saya menarik kalau saya nak tengok Melaka ni, kita boleh jadikan litmus test Melaka ni sebagai test litmus kepada eksperimen kita ni. Yang pertama, kita kena faham Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional itu tak bersama. Kita kena faham, di peringkat federal, di peringkat negeri mereka tak bersama. Terdapat pertemuan di antara UMNO dan Bersatu. Sekarang ini PAS bersama dengan Perikatan Nasional, iaitu Bersatu di peringkat negeri dan juga di peringkat federal. Isu dia, adakah PAS akan memberi laluan? Adakah UMNO akan memberi laluan kepada Bersatu? Adakah akan terdapat rundingan? Ataupun akan terdapat pertembungan? Ataupun UMNO akan kata kami akan langgar semua, kita akan lawan semua? Sebab UMNO memahami bahawa mereka tidak boleh mempercayai Bersatu kerana mereka tahu Bersatu tidak mempercayai mereka. So dia kes khianat mengkhianati tapi duduk rumah yang sama. So bila dua pengkhianat duduk rumah yang sama, dua pencuri duduk rumah yang sama yang memang habitual liar dan habitual thief, mereka takkan boleh saling mempercayai di antara satu sama lain. So dia kata, kalau aku bagi kepada dia untuk bertanding nanti, dia ada possibility untuk melompat. Daripada itu berlaku, baik aku letak orang aku yang aku boleh percaya. So itu dipanggil trust deficit. Kegersangan kepada kepercayaan itu, gersangnya kepercayaan itu menyebabkan UMNO berkemungkinan akan meletakkan calon mereka di mana sebagaimana berlaku pada PRU ke-14 yang lalu. So itu yang pertama. Jadi kalau itu berlaku, kalau ini berlaku, katalah takkan Bersatu nak mendiamkan diri, Bersatu pun nak jadi juga Ketua Menteri Melaka umpamanya. PAS pun sebegitu. So adakah PAS akan bersama dengan Barisan Nasional untuk tidak meletakkan calon, ataupun meletakkan calon bersama dengan Bersatu, ataupun meletakkan calon menentang semua? Jadi kita mungkin berkemungkinan melihat 2 penjuru, 3 penjuru, 4 penjuru, mungkin lebih daripada 3 penjuru kita kata di antara Bersatu, PAS, UMNO, Pakatan Harapan berkemungkinan. Pakatan Harapan clear, tak ada pertembungan. Tetapi 3 ini bagaimana? Jadi ini akan menjadi satu medan di mana munculnya jiwa sebenar parti-parti ini. Adakah mereka benar-benar bersatu ataupun dalam diri mereka sebenarnya bergolak sekarang ini, membuat untuk tikam meningkam dan nak menunjukkan kekuatan masing-masing. Itu yang menariknya. Dan siapa yang dapat laba paling besar dalam keadaan ini?
Kalau sekiranya Pakatan Harapan bijak, bagi saya nampak Pakatan Harapan akan dapat laba paling besar. Kerana apa? Pertembungan ini, sebab kita kena faham kelompok mereka sama. Kelompok pengundi PAS, UMNO dan Bersatu daripada kelompok yang sama. Dan DAP umpamanya akan kekal kuat, PKR akan kekal kuat, yang berkemungkinan akan jadi isu mungkin kerusi amanah, kita kata. Mungkin kerusi amanah akan 50-50, tapi dalam masa yang sama Melaka ni bukan satu tempat yang besar. So kalau 3 parti ini boleh bergabung dan rally dalam nada dan bentuk yang sama, saya rasa laba tu kemungkinan pada Pakatan Harapan. Kerana pertembungan ini di kalangan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, PAS, UMNO Bersatu ini akan memakan diri mereka sendiri kalau dia tak selesaikan dalam masa terdekat. Kan mendapat keuntungan. Pada masa ini macam Maxis, Celcom dengan DG lah. Kalau dia bergabung, kita yang teruk sebab dia dah decide on one policy. Tapi kalau mereka bersaing, yang dapat laba dia rakyat, terutama rakyat Melaka, kita kata dia akan menjanjikan apa saja untuk mereka nak berkuasa selepas ini. Masa ni rakyat nak kena demand, rakyat kena bijak dalam nak demand.